melaksanakan hudud dan terbukti gagal. Contoh berlaku di Sudan dan juga di Pakistan. Banyak kes. Kalau kita pergi dekat Nigeria pun ada kes. Anda tak boleh ingat, ada sejarah dia. Anda ada nota ada satu lagi. Nota beberapa kelemahan-kelemahan yang berlaku dekat Nigeria. Boko Haram. Okey. Dan Afghanistan pada era Taliban. ISIS antara yang melaksanakan hudud ISIS. Maksudnya ada kelemahan. Jadi bila kita tengok negara itu apabila rasuah dia masih berleluasa, negara itu hakim boleh dibeli lagi. Selalunya negara itu melaksanakan hudud, akhir sekali Islam akan terfitnah. Akhir sekali imej agama makin jadi rosak. Benar tak kita fikir pelantikan hakim di Indonesia pun lebih kurang macam Sudan dan di Pakistan. Sebab itulah ada orang nama Gali Patai. Yang 5, 6, 7 tahun pun ada juga. Jadi kalau kita laksanakan juga, dia memberi implikasi yang tak baik. Dan tu tak payah laksana. Pada anak kena laksanakan. Iaitu selepas Malaysia telah capai tahap negara Sweden. Bila kita capai tahap Sweden, attitude rakyat kita baik. Dan kita ni pula ada attitude yang benci dengan kekotoran. Suka kepada kebersihan. Tak suka buang sampah merata-rata, contohlah kan. Kan orang Sweden kan macam tu. Kita pergi dekat bandar tu, kalau kita terbuang sampah, nanti orang Sweden 2-3 orang lalu tengok kita usap balik. Ada pula hak jadi nakal sikit, dia ambil sampah tu, dia pergi tepi kita, dia bubuh dalam poket kita balik. Dia sampah kau, usah buang ke jalan. Itu kan attitude yang baik. Tapi pernah tak kita fikir, attitude ni tak ada kat orang Malaysia ni? Betul kan? Mana ada attitude ni? Kita merembat je. Betul kan? Attitude tak baik. Lepas tu, dekat sana dia ada attitude benci kepada rasuah. Kalau pimpin dia nampak ada bau-bau rasuah sikit, mampu pimpin tu. Tapi dekat Malaysia tak ada. Bukan sekadar rasuah, rembat 26 bilion pun okey lagi. Betul kan? Mana attitude kita tak baik lagi. Kita kena baiki attitude itu. Lepas tu sistem kehakiman kita belum baik lagi. Sebab itulah kadang-kadang orang tak bersalah pun masuk dalam penjara. Ni mari pula undang-undang apa MKN ni. Sosmah. Bukan sosmah, sosmah. Undang-undang tu kan. Yang ada apa lagi? Yang orang yang mereport, orang tu kena tangkap. Orang yang mencuri tu pula selamat. Kan itu Malaysia hari ni. Kalau itulah undang-undang kita yang ada, kalau kita laksanakan hudud, nanti hudud akan terfitnah kepada Islam balik. Walhamdulillah. Pisau ni dia bagus kalau yang pegang tu adalah mak di dapur. Tapi pisau ni tak bagus kalau pegang tu adalah perompak. Betul tak? Pisau ni kalau perompak pegang bahaya. Tapi kalau pisau ni mak kat dapur pegang, potong sayur, itu bagus. Ada satu lagi, pisau akan jadi bahaya kalau yang pegang tu adalah budak-budak kecil. Itu pun bahaya juga. Isu kita dekat Malaysia ni, takut-takut hudud ni umpama pisau yang dipegang oleh perompak ataupun budak kecil. Itu kita bimbang. Kita nak beki tu, kita nak pastikan pemegang itu adalah makcik yang di dapur nak potong sayur. Baru kita bagi hudud tu dekat dia. InsyaAllah hudud akan beri kebaikan kepada kita. Wallahu'alam. Kalau ni amal pegang mana? Ada sebarang soalan yang lain? Sebarang soalan yang lain? Semalam kita di Malaysia dengan lulusnya MKN punya bil dan sebagainya, memberikan kuasa mutlak mengatasi yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Ini benda yang berbahaya pada kita. Minggu lepas kita bicara tentang bajet, bagaimana ekonomi Malaysia dalam keadaan yang menjunam. Kita tak pasti adakah boleh selamat. Dijangkakan mungkin ada third quarter tahun depan mungkin ada masalah ekonomi yang lebih besar. Kita tak tahu macam mana. Ni antara benda yang kita perlu kembalikan negara kepada yang amanah. Ada sebarang soalan yang last. Muslimat, sahabat, ada? Tak ada? Ada, tak kenyang. Ada soalan? Kalau tak ada kita baik. Wang, ada wang. Wang bercakap tak apa, bagi pandangan sikit. Ini AMK Pahang Ketua AMK Pahang. Terima kasih Ustaz. Dalam pemikiran ada satu soalan sebenarnya berkenaan dengan harmonisasi antara parti, dan saya nampak keadaan ini terutamanya amat funny terutamanya di negeri Pantai Timur, kerana bagi saya keadaan politik di sini bukan sekadar hitam atau putih, tapi ada kebanyakan kawasan-kawasan kelabu, dan di mana suka atau tidak, bagi saya rakyat pasti perlukan semua kekuatan, sama ada di antara SAP, keadilan, PAS maupun amanah. Walaupun kita nampak keadaan sekarang
antara parti ataupun Amanah, PAS dan DAP. Bagi saya kehadiran dia tak ada masalah, kerana semua orang sudi pada kadar sekarang sudi bekerjasama dengan kehadiran. Tapi kalau masalah ini tak selesai, macam mana kita nak capai kemenangan? Dan kalau dengan keputusan negosiasi ini, adakah ini menjadi satu isu dalam agama? Kalau macam dia ada PAS bekerjasama dengan Amanah, ataupun Amanah bekerjasama dengan PAS, ataupun PAS bekerjasama dengan DAP. Itu soalan saya. Ada soalan lain? So, kalau tak ada, saya serahkan kepada Ustaz untuk jawab dan simpulkan teruslah. Dalam mungkin 15 minit, 10-15 minit untuk simpulkan terus. Fadhal. Okey, Wong punya soalan. Ana panggil dia Ustaz Wong. Kalau masa meeting panggil Ustaz kat dia kan. Sebab kalau suruh dia bercakap, dia suka bercakap isu agama, satu lagi isu perkauman. Ini betul-betul Ustaz punya style. Baik. Isu tahaluf siasi. Okey, nombor satu kita kena clear, tahaluf siasi bukan isu, bukan terma agama. Dia bukan istilah agama. Tahaluf siasi adalah istilah Arab yang kita popularkan dalam politik kita, maka kita menganggap ia sebagai terma agama. Sebenarnya dia bukan terma agama, dia adalah terma Arab. Kalau dekat negara Arab tu, dalam berita Arab dia akan sebut Hilfun NATO, Pakatan NATO. Hilfun NATO, tahaluf siasi lah tu. Apa lagi? Tahaluf siasi ni dalam bahasa Melayu adalah pakatan politik. Pakatan politik ni tak ada, orang tak ada agama pun boleh buat pakatan politik. Tapi ni disebab bila sebut Arab, ni Islam ni. Tak berani nak langkah, langkah ni kafir ni. Salah dia. Jadi kan, itu problem kita kan, sebab kita ni selalu sangat kena tipu, tu susah. Jadi berhenti-berhentilah kena tipu. Okey. Tahaluf siasi ni asal-asal konsepnya adalah irtikab akhafid dararain, iaitu kita melakukan mudarat yang sedikit untuk mengelak berlaku mudarat lagi besar. Contoh anak-anak nak buat, contoh kita melintas jalan, spek mata kita jatuh, lori besar pun lalu, pada satu kita nak buat, nak ambil spek mata dulu ke nak biar lori lalu dulu? Satu soalan. Agak-agak nak ambil spek dulu ke nak biar lori lalu dulu? Sebab kalau kita boleh ambil, kita kena langgar ke lori, maka kita mati. Itu satu mudarat. Tapi kalau kita tak ambil, lori lalu dulu, spek kita pecah, itu pun juga satu mudarat. Tapi mudarat cermin pecah tu sikit, mudarat kena langgar ke lori tu besar. Makanya lakukan mudarat yang sedikit, biarlah spek mata tu pecah, elak daripada kita kena langgar. Itu point dia kan. Politik ni dia bukan cerita siapa lebih Islam. Politik ni bincang siapa yang kurang jahiliah. Sebab itu naiklah siapa pun ke pemerintah, kadang-kadang nak cari mutlak tak rasuah tak. Dia rasuah juga, cuma bezanya BN tu 50 juta, yang alik sini tu 5 juta. Tu beza dia. Maksudnya dia bukan siapa lebih Islam, siapa yang kurang jahiliah. Itu politik kan. Betul, realiti tak sembang lah. Siapa-siapa pun kalau naik kan, kadang-kadang kita, kalau pun kita bersih, belum tentu lagi anak kita bersih, belum tentu isteri kita bersih dalam politik. Menantu geram. Contohlah, anak hantu lah, lagi garam. Okey, maksudnya sekarang itulah politik Bila kita sebut politik, dia mengurangkan kerosakan. Maka kita tengok dalam politik Malaysia ni ada kemudaratan lagi besar, iaitu BN kekal memerintah. Itu poin besar. Bila BN ni kekal memerintah, ini mudarat lagi besar. Bukan bermakna naiknya PAS itu tak mudarat, naiknya PKR itu tidak mudarat, naiknya Amanah itu tak mudarat, naiknya DAP itu tak mudarat. Ada mudarat dia. Tapi mudarat naiknya parti Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat itu mudarat ni sedikit berbanding dengan mudaratnya BN. Faham Jadi macam mana kita kena buat? Yang betul tu atas kebijaksanaan politik. Antara kebimbangan yang besar, terutama dalam perbincangan orang PKR lah. Yelah, anak daripada PKR. Jadi kita tengok perbincangannya. Antara perbincangan besarnya yang kita takut ada 3 fight corner. 3 penjuru tu kan, dalam pilihan raya akan datang itu dibincangkan tu. Tak tahulah itu perbincangan orang atasan. Anak tak terlibat dalam perbincangan macam ni. Sebab anak tak tanding pilihan raya, tak pernah tanding pilihan raya, dan akan datang pun belum tentu lagi nak tanding. Kalau tanya anak peribadi sekarang ni belum ada niat langsung nak tanding pilihan raya. Lepas tu dia masuk sangat politik ni sebab kawan-kawan ajak. Kita tengok kawan-kawan dalam tu pula ramai orang pandai-pandai.
Rafizi, Nik Nazmi, Nurul Izzah lah apa, Wong. Kita tengok ni orang-orang pandai. Kita rasa kalau kita nak jadi pandai kena kawan orang pandai. Rasa macam tu kan. Jadi kita pun masuk PKR. Lepas tu orang tanya, ustaz nak tanya ke? Setakat ni tak lagi lah kot. Niat tu tak ada. Sebab anda rasa anda nak terlibat secara penuh dengan akademik. Anda minat dengan ilmu. Anda suka pembacaan, suka bincang ilmu. Itu yang anda bincang, anda minat lah. Tapi tak tahulah akan datang, wallahualam. Kalau dah terpaksa mungkin masuk juga. Tapi Ustaz mana? Mana dapat kerusi tak? Ajak aku tapi tak bagi kerusi. Okey. Kerusi ya. Kerusi ni free ni tak beli. Okey. Jadi yang ni yang dibimbangi oleh PKR terutama PKR ni sendiri telah berhadapan 3-5 corner yang melibatkan PAS dalam beberapa kerusi. Yang banyak lagi ni nampak ni. Itulah kan. Ada logik PKR-nya. PKR ada logik dia juga kan. Tapi tak apa, ini pandangan Kita tak tahu sebab politik ni berubah akan datang. Okey. Sebab macam kes Kota Damansara, apabila ada 3 antara PAS, satu lagi PKR dan satu lagi itu adalah UMNO kan, BN. BN menang, tapi kalau gabung antara 2 kerusi tadi, antara PAS dengan undi PAS dengan undi PKR, memang kerusi itu boleh menang. PR boleh menang lah sebenarnya, Pakatan Rakyat, masa tu Pakatan Rakyat lagi boleh menang. Tetapi sebab masuk jadi 3-5 corner menyebabkan BN dapat untung. Dalam keadaan bukan kerana dia kuat, tetapi perpecahan tadi tu sebab 3-5 corner Jadi kemenangan itu yang dibincang dalam kalangan orang-orang PKR dalam meeting-meeting pimpinan PKR itu dibincangkan. Jadi semua orang kata macam Dr. Said sebut tadi lah. Dia kata kalau dulu dah kena, akan datang apa jaminan tak kena. Itu selalu timbulkan. Ada sebilangan pimpinan-pimpinan PKR dijawab, dalam keadaan kita bersama pun kita dah kena. Cuba bayangkan kalau kita tak bersama, lagi-lagilah dia akan kena kita. Kalau Ana secara peribadi, kita kena berhati-hati dengan orang yang boleh buat jahat dan baca Quran. Itu kena beringat banyak. Dia boleh buat jahat dan dia baca Quran. Saya rasa kena berhati-hati. Sebab susah kita nak berlawan orang yang boleh baca Quran itu. Lebih-lebih lagi kita rasa kita benar tapi kita tak boleh baca Quran. Itu lagi masalah kan. Jadi banyak-banyak benda lah dipikirkan. Cumanya apa yang kita kena buat? Ana rasa kita kena ada satu kebijaksanaan. Satu kebijaksanaan ajaib yang perlu ada pada kita untuk kita nak atasi pilihan raya akan datang, untuk memastikan BN boleh jatuh. Kita tugas kerajaan untuk memastikan rakyat kita dapat kebaikan. InsyaAllah lah. Bakat-bakat fikirlah. Anda mungkin tak ada teori lagi, tak ada jawapan lagi. Mungkin kita fikir akan datang dapat idea yang bernas, boleh rembat dalam Facebook ke, pimpinan kita boleh pakai ke, dia boleh laksanakan dalam pilihan raya akan datang. Iji. Belum jawab. Betul. Cuma when it's always a difficulty, there's always a hope. Itu tambah lah tu. Jawapan ada pada Abang Brian. Oh tu orang lama orang lama je dah Brian. Abang Brian boleh pula lah. Kita bagi Abang Brian juga. Boleh bang? Kita pun nak dengar. Anda pun tak tahu. Mana tahu Abang cakap ada idea baru kan? Ada hope. Tak ada. Tak nak. Okey, tak apalah. Anda kira kita penutup terus. Okey, penutup Anda rasa walak ke tak walak dia bukan isu besar sebenarnya. Yang paling besar adalah tujuan akhirnya kebaikan ataupun tidak. Itu tujuannya. Kalau sekiranya tujuan dia adalah kebaikan dan implikasi adalah kebaikan, makanya kita kena bagi walak. Tak kira siapa. Tapi kalau implikasi adalah keburukan kepada rakyat yang lebih-lebih lagi, makanya memberi walak itu adalah salah. Walak ataupun tidak tertakluk kepada implikasi kebaikan ataupun keburukan. Kalau buruk, maka walak. Kalau tak buruk, maka tidak ada walak. Sebab Nabi Muhammad jawab jelas. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya berlaku dalam perkara yang baik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada